Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Farida. Baik cikgu, saya rasa tanpa buang masa jom kita sambung balik kelas kita. Silakan. Okey, untuk segmen ni saya akan terangkan tentang laras suhu. Okey, sebelum kita mula, murid perlu tahu macam mana rupa laras suhu. Jadi dekat sini saya kongsikan bentuk laras suhu kita sebenarnya bahagian yang belakang tu dia adalah umpama macam dawai lah. Okey, dia ada berbuli perasa. Okey. Untuk pengetahuan Akmal, dekat hujung laras suhu tu sebenarnya dia umpama macam kita punya tangan lah. Tangan kita. Kan? Okey, kita rasa. Kalau Akmal tiba-tiba tersentuh cerek elektrik yang panas, aku macam okey steady macam tu ke atau aduh opocot macam mana? Saya yang opocot tu cikgu. Okey. Kalau yang opocot tu sebab apa? Sebab panas. Sebab apa? Tindak balas kan? Tindak balas. Okey. So sama juga dengan laras suhu ni. Okey. Bila dia rasa ruang bilik kita ni panas, okey, automatik dia akan menyambungkan litar kepada pemampat. Sebab pemampat ni dia akan bekerja untuk menyamankan ruang yang ada. Boleh saya tunjukkan ke cikgu yang ni ke? Betul, dekat atas meja aku nak tunjuk tu. Inilah dia rupa laras suhu yang sama di dalam gambar itu. Ni nampak? Boleh aku tunjukkan terminal. Terminal pemampat tu. Okey, baik cikgu. Okey. Alright, seterusnya. Okey. So, dekat sini fungsi fuse kalau ikut ayat yang betul lah memutuskan litar pemampat apabila suhu dalam sesuatu ruang telah mencapai suhu yang ditetapkan dan menghidupkan litar pemampat apabila suhu di ruang tersebut semakin meningkat. Okey. Kita terus? Boleh cikgu. Okey, seterusnya pengujian laras suhu dia berbeza dengan komponen yang lain sebenarnya. Okey. Kita perlu uji dia dalam 3 keadaan. Iaitu? Okey. Sebab yang pertama keadaan off. Okey, di mana maksudnya kita offkan kita punya laras suhu. Okey, jadi dekat sini nilai meter pelbagai sepatutnya adalah infinity. Okey, sebab dia dalam keadaan off, dia tak akan membenarkan arus elektrik lalu pada dia. Jadi automatik dia akan letakkan nilai infinity. Dia akan blok jambatan tu. Okey, kemudian keadaan on. Okey, keadaan on pula maksudnya pada suhu bilik. Okey, dekat sini suhu yang sejuk kita belum capai lagi. Jadi untuk sifat laras suhu yang baik, bila keadaan on dia akan membenarkan arus elektrik lalu. Jadi nilai yang sepatutnya dapat adalah 0 ohm. Okey. Yang terakhir dalam keadaan sejuk. Okey, ini menunjukkan bahawa dia dah mencapai takat sejuk yang kita nak. Okey. Jadi dekat sini bila dia dah mencapai tahap sejuk, automatik dia akan putuskan litar. Bila putuskan litar, maksudnya rintangan perlu besar ataupun kecil? Bila dia off. Bila dia dah sejuk. Bila dah sejuk dia kena off lah cikgu sebab dia akan jadi infinity balik kan? Betul. Okey, jadi nilai yang dapat adalah infinity. Okey. Apabila telah mencapai ketiga-tiga nilai ni, infinity pada keadaan off, on, 0 ohm, sejuk, infinity, baru kita dapat kesimpulan bahawa laras suhu itu dalam keadaan baik. Yang baik. Okey. Kita terus. Okey, alat dan bahan pengujian laras suhu. Okey, sama juga kita boleh guna meter pelbagai analog ataupun meter pelbagai digital. Okey, kemudian yang kedua adalah pena ujian. Yang ini kita gunakan jika kita gunakan meter pelbagai analog. Okey, dan yang ketiga adalah laras suhu itu sendiri yang kita nak uji. Okey. Okey, seterusnya prosedur saya terangkan tentang prosedur pengujian laras suhu. Okey, untuk yang pertama, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Murid perlu ingat jarum penunjuk mesti pada kedudukan infinity. Okey, lepas tu yang kedua, laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey. Yang ketiga, sentuhkan prop merah dan prop hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan 0 ohm ataupun lakukan pelarasan sifar. Jadi saya nak tekankan pada sini, murid perlu ingat sama ada dua ayat ni. Tapi dua-dua murid perlu fahamilah. Okey, kemudian yang keempat, sentuhkan prop merah dan prop hitam pada komponen yang hendak diuji dalam 3 keadaan. Okey, iaitu on, off dan juga berais. Okey? Oh. Okey. Kemudian setiap
keadaan on, kita perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Kemudian keadaan off, kita perhatikan jarum, rekodkan juga bacaan. Dan yang terakhir, dalam keadaan berais, kita rekodkan juga bacaan. Kita kena tahu tiga-tiga keadaan. Okey. Kemudian, apa yang saya nak tekankan di sini, penentuan nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang diuji. So, kita laras suhu, kita kena tahu dah tadi. Oh, laras suhu on, off, berais. Okey. Terus? Boleh cikgu? Okey, so dekat sini saya tekankan sekali lagi sebab kadang-kadang saya takut murid keliru. Okey, jadi dekat sini keadaan off, murid mesti dapat nilai pelbagai, nilai meter pelbagai adalah infinity. Kemudian keadaan on, murid mesti mendapat nilai 0 ohm. Kemudian keadaan sejuk, mesti dapat nilai infinity. Baru kita dapat simpulkan sama ada laras suhu tu dalam keadaan baik ataupun tidak. Jadi dekat sini laras suhu dalam keadaan baik. Baik. Jadi kalau salah satu nilai meter pelbagai, contohlah kalau bila sejuk dia jadi kosong, mahupun ataupun bila on dia jadi infinity. Itu kesimpulannya laras suhu dalam keadaan tidak baik. Betul cikgu? Betul. A++. Okey. Okey, jadi kita pun dah tahu cikgu. Bolehkah kita lakukan kita punya uji kaji? Boleh. Boleh cikgu? Okay, boleh. Okey. Baik cikgu. Mari ke sini. Inilah dia meja uji kaji kita. Baik, apa yang kita nak lakukan terlebih dahulu cikgu? Kalau kita nampak dekat sini, sebelum saya nak mulakan pengujian, kalau kita nampak dekat sini, kita boleh laraskan kita punya laras suhu dalam keadaan off. Kalau kita cikgu nampak, mungkin boleh tunjuk cikgu. Tegakkan sedikit. Nampak ke? Lagi cikgu. Okey. Dalam keadaan off. Nampak tak? Pandailah saya. Macam tu. Okey. Keadaan off. Baik. Okey. Jadi dekat sini bila keadaan off, kita kena lakukan pengujian. Dekat mana kita nak sentuh prop merah dengan prop hitam tu? Dekat sini. Okey, dia ada terminal kaki dua ni. Jadi dekat sinilah kita kena sentuhkan prop merah dengan prop hitam. Sebenarnya dia ada macam apa kita nak cakap, jalan lah antara terminal ni dengan sini. So kita akan sentuh, tengok berapa dia punya bacaan. Okey, faham. Alright. Lepas tu dalam keadaan on, menunjukkan suhu bilik biasa. Maksudnya belum mencapai takat sejuk yang kita nak. Jadi Akmal boleh pilih mana-mana yang Akmal nak. Sama ada 4 ke 5 ke, bergantung. Okey. Kemudian dalam keadaan sejuk, kalau murid nampak dekat sini, atas meja saya ni, saya rendamkan dengan ais. Laras suhu, saya rendamkan dengan ais sebab saya nak mencapai keadaan sejuk tu sendiri. Okey. So saya rendamkan ais tu dekat bahagian yang ni lah. Dia punya berbuli perasa semua tu. Okey, nampak Okey, mungkin cikgu boleh saya tunjuk sikit. Pusing, nampak tak? Berbuli perasa panggil. Dekat bahagian nampak dalam tu? Ada dalam tu. Okey, ini ais betul Okey, baik. Alright. Jadi sekarang kita pun dah ada yang ini. So langkah pertama adalah macam biasa. Tadi ni kita kena pastikan meter pelbagai dalam keadaan off dulu. So nak saya tunjukkan ke? Boleh juga cikgu. Okey. Pastikan meter pelbagai kita dalam keadaan off so dekat sini keadaan off. Nampak ke? Nampak. Mungkin cikgu boleh tegakkan sedikit cikgu. Okey, baik. Dah off kat situ yang cikgu tunjuk tu. Seterusnya baru kita laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Aku masih nak tambah sikit lah, Akmal. Tambah apa, cikgu? Bukan tambah perasa. Tambah apa, cikgu? Saya nak bagi tahu, ini antara masalah-masalah pelajar. Iaitu, pelajar-pelajar, murid-murid selalu keliru antara ohm dan juga voltan. Kalau murid nampak dekat sini, untuk ohm sebelah kiri saya ke? Sebelah kanan cikgu. Sebelah kanan saya. Maafkan saya. Sebelah kanan saya dekat skala yang paling atas. Nampak ke? Kejap cikgu. Itu dia. Paling atas adalah kedudukan infinity. Nampak yang atas tu tau. Manakala kalau murid nampak dekat sini VA, nampak ke? Nampak cikgu. Skala yang bawah dia warna hitam. Itu adalah untuk skala voltan. Dan murid selalu keliru yang mana satu nak guna. Sama ada yang voltan ataupun yang
rintangan. Okey. Okey, jadi dekat sini jika nak melakukan pengujian, okey, keterusan ataupun rintangan, murid perlu gunakan skala rintangan ohm ni. Okey. Okey, tapi kalau murid nak uji contohnya voltan arus terus dan juga voltan arus ulang-alik, yang inilah V. V tu. Cuma yang memainkan peranan adalah suis pilihan itu sendiri. Okey, sekadar ilmu tambahan. Baik. Okey. Boleh cikgu. So dekat sini kita laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity terlebih dahulu. Okey, Akmal boleh tengok sama ada dah betul ke tidak. Ini adalah cara yang betul ya. Dan Akmal mesti setentang dengan setentang macam ni. Betul. Okey. Cikgu ke sinilah cikgu sebab saya dah biasa buat kerja belah kiri cikgu. Macam ni. Kan saya dah sikit. Okey. So Akmal nak tengok kan? Tolong. Okey, saya tolak tepi ni dulu boleh cikgu Boleh. Okey, jadi apa-apa pun ini memang kosong lah cikgu. Bukan kosong infinity. Maksud saya infinity kan? Betul. Okey, dah lepas tu. Dah infinity ke? Dah cikgu. Okey, kalau dah, kemudian langkah yang ketiga, suis pilihan pada kedudukan ohm. Ya, ohm. Okey. Saya letakkan pada ni boleh cikgu? Boleh, kali boleh, 10 boleh. Okey, kali 10 macam nilah. Okey. Nampak kan? Kali 10 yang mana suis tadi ada dekat off. Kita turunkan dekat kali 10. Nampak? Saya dah zoom dah ni. Okey. Macam tu. Okey, lepas tu cikgu, mungkin cikgu boleh tolong pegang macam ni cikgu. Okey. Okey. Okey, so lepas kita dah macam mana ni? Macam mana betul? Macam ni cikgu. Okey. Ingat tau, ini hanya sekadar contoh ya. Yang mana kalau yang betul-betul meter pelbagai kena letak dekat bawah, yang mana kedudukan mata dan juga meter pelbagai kena setentang. Okey. Jadi ambil prop merah dan prop hitam, kita letakkan. Zup. Okey, so dekat sini murid boleh perhatikan jarum penunjuk. Okey, saya memang... Sana cikgu, cikgu. Sini cikgu. Maksud saya, sorry cikgu, sini. Main pula. Okey. Tu. Okey, Nampak so tak? kalau bila dah sentuhkan prop merah dan prop hitam, okey, automatik jarum penunjuk akan bergerak kepada 0 ohm. Okey, murid perlu dapatkan 0 ohm untuk dapatkan bacaan yang tepat. Betul. Okey, so dah dapat 0 ohm ya, Akmal? Sudah. Okey, cemerlang. Okey, lepas tu Akmal kita nak buat apa? Lepas tu, saya pun tak tahulah cikgu. Saya dapat jadi, saya pun kejung dah kat sini. Okey, boleh lepaskan. Okey. So, macam saya ulang tadi, keadaan off, on dan sejuk. Jadi, kita uji dulu keadaan off. Off, okey. Okey, so Akmal boleh laraskan suis, maafkan saya, laras suhu ni daripada kedudukan off. Yang ni Okey, saya letak dekat off dulu. Okey, sudah. Okey, dah off ke? Betul? Nampak off tu. Tu. Okey. Memang dah ada bunyi ya? Ada cikgu. Okey. So, seterusnya Akmal boleh lakukan pengujian teruslah. Okey, jadi pada keadaan off. Kepada off. Okey, nak uji tadi cikgu cakap kat sini kan? Betul. Sentuhkan prop merah sini. dan prop hitam pada terminal laras suhu. Okey, baik. Saya letakkan dekat ataupun mungkin cikgu boleh tolong pegang yang ni cikgu. Nak pegang juga. Okey, boleh. Kita nak tunjuk. Alright. Dan saya akan sentuhkan prop merah dan juga prop hitam. Betul. Ya, sentuh je atas je cikgu. Okey. Nak sentuh dekat tengah tu pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana yang ada lubang kecil tu ke? Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kejap cikgu. Okey. So, kita kena perhatikan jarum dan juga rekodkan bacaan. Jadi dekat sini, okey, nampak ke? Nampak ke? Tu. Okey. Cantik juga hari ni. So, kalau nampak dekat situ, Akmal tengok berapa nilai dia? Infinity lah cikgu. Okey, infinity. Nampak tak? Okey, saya lepaskan. Cikgu terlepaskan pula. Cikgu lagi sekali. Okey. Nampak? Bila saya letak kan. Okey, boleh tengok dia jarum itu ada dekat infinity. Nampak? Di belah kanan sekali. Okey. So, seterusnya Akmal perlu rekodkan bacaan. Okey. Saya tulis cikgu. Macam mana Akmal? Boleh saya ke sini dulu? Okey. Jadi, kalau off, infinity cikgu. Betul. Kalau saya tulis dia punya simbol saja boleh ke? Kena tulis juga infinity dengan simbol? Simbol je. Simbol saja boleh? Simbol saja. Okey, baik. Kalau saya dengan pelajar saya 8 baring. Macam inilah. Betul. Okay. Cantik sangat Akmal punya. Baring lentok ya. Okey, baik. Kita nak try yang on pula. Keadaan on pula. Okey, so Akmal boleh pilih sama ada suhu yang mana Akmal nak. Kita letaklah satu lah cikgu Okey, satu je macam 4 lah cikgu Okey. Okey, 4.
Okey. Okey. Ini merujuk Nampak tak? kepada keadaan suhu bilik yang biasa. 4 Okey. situ. 4 situ. Okey, sudah cikgu. So, Akmal boleh teruskan saya pegang boleh? Okey, macam tadilah. Macam tadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tapi sebelum tu Akmal perlu tengok sama ada jarum dah betul-betul pada kedudukan infinity ke belum? Takut kalau berubah. Sudah. Okey. So sekarang ni kita boleh lakukan pengujian. Okey. Okey, Akmal sentuhkan prop. Okey. Alright, 1 2 3. Plup. Saya letak. Oh. Okey, so jarum pada kedudukan Berapa tu? sentuh betul ke tu? Kejap. Okey. Saya letak betul cikgu. Cikgu, tangan jangan menggigil-gigil cikgu. Cikgu menggigil, saya pun menggigil. Okey, so jarum pada kedudukan mana? Dia naik cikgu. Nampak? 1 okey. 2 3. Murid-murid tengok tau. Tengok dekat minta pelbagai, jangan tengok dekat tangan saya. Okey. Dia naik. So, jarum pergi kepada mana tu? Kepada Nilai? Nilai 0 ohm. 0 ohm. Okey, nampak? jadi Okey. Okey, jadi seterusnya langkah yang terakhir perhatikan jarum dan rekodkan Bacaan. Okey. Aku boleh tolong rekodkan? Boleh cikgu. Okey. So kalau ohm tadi bila kita keadaan switch on, dia nilai meter pelbagai adalah 0 ohm cikgu. Betul. 0 Okey. Baik. Tapi kalau yang sejuk ni macam mana pula cikgu? Jom kita test juga. Okey, boleh. Okey. Baik. Jadi kita gunakan yang mana? Yang ini cikgu? Yang itulah sebab dah dalam keadaan sejuk. Okey, murid perlu pastikan dalam keadaan sejuk. Tapi sebenarnya satu laras suhu lah sebenarnya kalau ikutkan. Okey. Tapi untuk dalam keadaan sejuk ni, murid perlu ambil masa untuk dia rasa sejuk tu sampai ke inilah macam itulah. Okey. Jadi ini ada ais tadi yang cikgu dah kongsikan kepada kita semua dan telah diletakkan dalam mungkin beberapa jam lah ya kan cikgu? Boleh. Okey. Cikgu ya kan cikgu? Okey. Jadi kita nak letak kita punya prop merah dan juga prop hitam kepada kat sini. Kita nak panggil apa cikgu yang tadi? Tapi Akmal, macam saya kata sebelum lakukan pengujian, pastikan jarum. Okey, jarum dalam keadaan infinity ataupun tidak. Infinity cikgu. Okey, baru boleh kita lakukan pengujian. Okey, so dekat sini murid boleh perhatikan jarum. Okey. Okey, saya letak. Okey, boleh. Okey, cikgu tiup. Jangan. Tiup tak jadi apa. Okey, 1 2 3. Sekejap Bolehkah Akmal nak saya pegang? Okey, boleh juga. Saya bantu. Okey, dah saya dah letak dah. Okey, jadi murid boleh perhatikan sama ada jarum naik ataupun tidak. Jadi dekat sini boleh Akmal tengok. Macam tak ada apa-apa cikgu. Saya rasa ais ni yang rosak kot. Sekejap. Saya cuba lagi sekali cikgu. Tak naiklah cikgu. Okey, so berapa bacaan yang kita dapat? Infinity lah cikgu. Okey, infinity. Jadi tak apa, tak ada masalah. Jadi tapi yang penting step yang terakhir perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Jadi Akmal tolong rekodkan bacaan. Okey, tepat lalu cikgu. Okey. Jadi sejuk tadi infinity. Betul. Okey, baik saya letak dulu infinity. Okey. Lapar dia ternaik pula macam tu. Sekejap cikgu Kenapa di? Okey. Sekejap ternaik lagi. Tak apalah, fahamlah kan? Okey. Jadi cikgu, kesimpulannya laras suhu kita yang baru saja kita uji kaji tadi dalam keadaan boik cikgu. Betul. Tulis. Betul, tulis. Okey. Dalam keadaan baik. Okey, laras suhu dalam keadaan baik. Okey. Okey, cikgu. Tamunya Akmal tulis. Okey. Baik. Jadi kat sini apa yang kita dapat sebenarnya, cikgu? Okey, jadi dekat sini murid perlu menganalisis ketiga-tiga keadaan. Okey, bila tiga-tiga tu dah mengikut spesifikasi laras suhu, maksudnya dalam keadaan off dia mesti infinity. Dalam keadaan on dia mesti 0 ohm. Dan dalam keadaan sejuk dia mesti infinity. Dapat je tiga keadaan ni dan hasil nilai meter pelbagai automatik laras suhu tu dalam keadaan baik. Berbanding jika dalam keadaan off juga murid dapat 0 ohm tiba-tiba kan. Okey. Baik.
Walaupun satu je yang tak menepati, maksudnya laras suhu tu dalam keadaan Tidak baik. rosak Rosak ataupun lah. boleh. Jadi kena tukar barulah. Iya, macam tu. okey. Baik, cikgu. Jadi macam mana dengan prestasi anak murid cikgu yang begitu apa ya, cikgu? Mungkin cikgu boleh? Saya mahal sikit nak puji sebenarnya. Ya, silakan, Tapi, cikgu. saya bagi. Ya. A+++. Alhamdulillah, cikgu. Masya Allah. Okey, baik. Saya pasti uji kaji ini merupakan salah satu uji kaji yang saya cukup seronok, cikgu. Ya, Dan masa yang sama Alhamdulillah. bukan saja seronok, tapi ilmu juga kita dapat, anda juga dapat. Tapi, kita belum habis lagi lah. Kita nak berhenti rehat dulu. Boleh, cikgu? Boleh. Selepas ini kita akan kembali dalam Menengah Atas.